Okey, selamat kembali lagi. Kita akan teruskan pembelajaran bab 6. Ada standard pembelajaran yang kedua, iaitu membuat dan menentusahkan konjektor tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu ketaksamaan linear. Okey, pertama sekali kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan konjektor. Konjektor adalah pandangan atau pendapat yang tidak dibuktikan tetapi dipercayai ini adalah benar. Okey, jadi sebelum ni kita dah belajar untuk mewakilkan ketaksamaan pada suatu garis nombor. Kalau ingat, kita belajar tentang satu garis nombor, kemudian untuk mewakilkan ketaksamaan pada garis nombor tersebut. Jadi seperti ni, kita buatkan satu garis nombor. Okey, kalau tengok pada had laju ni, dia kata X lebih kecil ataupun sama dengan 60. Maksudnya kat sini lah kan. Jadi kita buatkan satu bulat yang solid dan garis lurus. Okey, jadi kemudian gariskan di sini. Jadi inilah inilah had laju yang dibenarkan, iaitu antara 0 sehingga 60. Okey, awak ingat ni garis nombor yang awak dah pernah belajar. Okey, ini awak belajar waktu tingkatan 1. Okey, seterusnya kita tengok suatu ketaksamaan juga boleh diwakilkan pada satah kartes dengan melorek rantau yang memuaskan ketaksamaan tersebut seperti rajah di sebelah ni. Okey, jadi pada satah kartes kita ada paksi X dan paksi Y, dan juga yang ini adalah X lebih kecil atau sama dengan 60. Jadi kawasan yang berlorek kuning ni adalah kawasan yang mewakili ketaksamaan yang memuaskan ketaksamaan bagi X lebih kecil ataupun sama dengan 60 di sini. Okey, bagi ketaksamaan pada satah kartes, kita dapat wakilkan garis padu digunakan bagi ketaksamaan lebih besar ataupun lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan. Maksudnya bila ada sama dengan, kita wakilkan garis ni sebagai garis padu. Nampak tak kat sini? Ni adalah garis padu, garis solid, maksudnya dia tidak putus-putus. Okey, seterusnya garis putus-putus digunakan bagi mewakili ketaksamaan simbol lebih besar atau lebih kecil daripada. Maksudnya bila dia tak ada dia punya sama dengan T, kita lukiskan dia punya garis lurus. Kalau tengok kat sini, S lebih kecil ataupun lebih kecil dari 60. Maksudnya kita letak garis putus-putus kat sini. Jadi simbol lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan, kita gunakan jenis garis padu. Bila dia tak ada sama dengan, kita gunakan garis putus-putus. Okey, selain itu kita imbas kembali garis lurus waktu tingkatan 3. Waktu belajar garis lurus tingkatan 3, bentuk bagi garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana M itu adalah mewakili kejerunan, manakala C mewakili pintasan Y. Okey, ni sekadar imbas kembali. Okey, jadi rajah menunjukkan jenis rantau yang terhasil pada satah kartes apabila garis lurus dilukis. Dia ada 4 keadaan di sini. Okey, kita tengok kepada gambar rajah yang pertama, yang ni. Okey, apabila satu garis lurus dilukis ni, Y sama dengan MX tambah C, dia akan membahagi kepada 2 rantau, iaitu rantau atas dan juga rantau bawah. Okey, rantau atas dia duduk di atas garisan, di atas bahagian atas garisan, manakala rantau bawah dia berada di bawah garis. Okey, jadi rantau atas ni mewakili ketaksamaan Y lebih besar ataupun sama dengan MX tambah C, manakala rantau bawah mewakili Y lebih kecil ataupun sama dengan MX tambah C. Okey, jadi rantau bawah mewakili lebih kecil, rantau atas mewakili lebih besar. Okey, jadi kita tengok pula yang gambar rajah yang kedua. Okey, yang ni apabila M dia adalah negatif. Jadi bila M negatif, garis dia akan turun macam ni. Jadi sama juga macam tadi, dia membahagi kepada 2 rantau. Rantau atas adalah bahagian atas garis, rantau bawah adalah bahagian bawah garis. Okey, jadi rantau atas mewakili Y lebih besar daripada, dan rantau bawah mewakili Y lebih kecil daripada. Okey, ni untuk yang kedua.
Okey, untuk gambar rajah, untuk gambar rajah yang ketiga ni, kita tengok gambar rajah yang ketiga macam ni. Ini adalah y sama dengan h. Sebab apa dia sama dengan h? Sebab h ini adalah pintasan y. Maksudnya apa nilai di sini y di sini, contohnya y sama dengan 1 di sini. Jadi y sama dengan 1. Okey, ini y sama dengan h. Okey, macam tadi, ini rantau atas, atas garis, manakala rantau bawah kepada garis tu. Okey, jadi rantau atas ni mewakili y lebih besar daripada h, dan rantau bawah mewakili y lebih kecil ataupun sama dengan h. Okey, seterusnya yang keempat. Yang keempat ni, apabila garis melintang macam ni, samaan dia adalah x sama dengan k. Maksudnya apa nilai x di sini. Contohnya kalau 1 di sini, x sama dengan 1. Jadi tengok kat sini, x sama dengan k. Dia ada rantau, dia akan membahagi kepada dua bahagian, iaitu rantau kanan dan rantau kiri. Rantau kanan adalah di sebelah kanan garis, rantau kiri di sebelah kiri garis. Okey. Jadi sebelah kanan y lebih besar, x lebih besar daripada k. Sebelah kiri x lagi kecil daripada k. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh di soalan dia adalah lukis garis lurus y sama dengan negatif 2x tambah 6 untuk negatif 1 lebih kecil ataupun sama dengan x lebih kecil ataupun sama dengan 5. Pelokkan titik 26, 14, 4 negatif 2, 1 negatif 1, 5 negatif 1 dan negatif 1, 2. Tentukan sama ada titik-titik yang dipelok memenuhi yang mana satu antara ni, lebih besar ataupun lebih kecil sama ataupun lebih besar. Okey, untuk menjawab soalan ni, ada beberapa langkah yang perlu kita ikut. Okey, langkah yang pertama adalah kita kena buat dia punya jadual nilai ni. Nampak kat sini ada satu kotak kan. Okey, jadi kita letakkan apabila kita letakkan nilai x di sini, saya letakkan sebagai negatif 1, 5. Apa-apa nombor pun boleh. Ini saya ambil yang kat sini terus. Maksudnya apa-apa nombor untuk x ni, awak boleh ambil antara ni, yang range yang diberi ni. Jadi saya ambil terus je daripada ni, negatif 1, 5. Okey, kemudian kita masukkan nilai x ni dalam kita punya persamaan ni. Masukkan nilai negatif 1, kita akan dapat y adalah 8. Okey, ganti untuk 5, jadi kita akan dapat y negatif 4. Okey, bila kita dah dapat jadual nilai ni, kita pelotkanlah dia punya negatif 1, 8. Jadi kita pelotkan negatif 1, 8. Okey, di sini saya pelotkan 5 negatif 4, 5 negatif 4 di sini. Okey, kemudian kita buatlah dia punya garisan. Okey, jadi kita ada satu garis lurus. Jadi adalah yang belah atas ni adalah rantau atas, yang bawah ni adalah rantau bawah. Okey, jadi garis lurus tadi adalah garis y sama dengan negatif 2x tambah 6. Okey, jadi rantau atas tadi y lebih besar daripada negatif 2x tambah 6. Rantau bawah y lebih kecil daripada negatif 2x tambah 6. Okey, bila kita dah dapat yang ni, kemudian kita plotlah dia punya titik-titik ni. Okey, kita plot untuk titik yang pertama 2, 6. Jadi kita plotkan 2, 6, 1, 4, 1, 4, kemudian 4 negatif 2, kemudian 1 negatif 1, kemudian 5 negatif 1 dan negatif 1, 2 di sini. Okey, jadi kita boleh tengoklah dia punya titik-titik itu berada pada rantau yang berbeza. Ada yang berada di rantau atas, ada yang berada di rantau bawah, dan juga ada yang berada pada garisan ni. Okey, jadi kesimpulannya, tengoklah titik 1, 4 dan 4, 2 berada pada garisan ni. Maknanya dia memuaskan persamaan y sama dengan negatif 2x tambah 6. Okey,
Okey, titik 26 dan 5 negatif 1. 26 dan 5 negatif 1 berada di rantau atas sebelah sini. Jadi dia memuaskan ketaksamaan. Okey, yang ni ketaksamaan sebab dia tak sama. Yang tadi dia sama, dikira persamaan. Yang ini adalah ketaksamaan. Jadi titik 26, 5 negatif 1 memuaskan ketaksamaan. Y lebih besar daripada negatif 2 tambah negatif 2x tambah 6. Okey, seterusnya titik negatif 1, 2 dan 1 negatif 1 nampak dia berada di rantau bawah ni. Jadi dia memuaskan ketaksamaan y lebih kecil daripada negatif 2x tambah 6. Okey, itulah kesimpulannya. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Diberikan persamaan linear y sama dengan 4x tambah 3. Tanpa melukis graf garis lurus, tentukan sama ada titik-titik berikut memuas persamaan yang mana satu. Okey, tengok kepada soalan A. Diberi koordinat negatif 1, 5. Maksudnya negatif 1 adalah x, koordinat x, dan 5 adalah koordinat y. Jadi tadi kita buat graf kan, sekarang tak perlu buat graf pun kita boleh tentukan dia punya dia memuaskan persamaan yang mana. Jadi yang pertama kita kena buat jadual. Jadual ni adalah satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Maksudnya yang y belah kiri, sebelah kanan 4x tambah 3. Okey, y adalah yang jadi belah kanan tadi kan. Jadi kita gantilah. Jadi kita ganti nilai x negatif 1 tadi. Jadi 4 negatif 1 tambah 3 sama dengan dapat 1. Jadi 5 ni tadi yang sini adalah lebih besar daripada 1. Jadi bila lebih besar negatif 1, 5 memuaskan ketaksamaan y lebih besar daripada inilah, maksudnya tengoklah kat sini lebih besar kan. Jadi memuaskan ketaksamaan yang y lebih besar daripada 4x tambah 3. Okey, itulah caranya, macam tu je. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua, sama juga macam tadi. 2 negatif 4, jadi yang ni x, yang ni y. Okey, sama juga kita buat jadual. Kemudian gantikan nilai, nampak 4 kita gantikan 4 ni, dan untuk sebelah kanan x kita gantikan 2 sini, gantikan x 2 dapat 11. Jadi negatif 4 belah kiri dan belah kanan 11. Jadi 11 lebih besar daripada negatif 4. Jadi kita kesimpulan dia 2 negatif 4 memuaskan ketaksamaan y lebih kecil daripada 4x tambah 3. Jadi nampak tak di sini lebih kecil. So kita tengoklah persamaannya lebih kecil, ketaksamaannya lebih kecil. Okey, seterusnya yang terakhir kita tengok C. 2 negatif 5 sama x y. Kemudian lukiskan gerak jadual. Kemudian kita gantikan nilai. Okey, gantikan nilai. Awak tengok kat sini, negatif 5 sama dengan negatif 5. Apabila dia sama, dia memuaskan persamaan. Jadi tadi kalau dia lebih besar ataupun lebih kecil, kita kata dia memuaskan ketaksamaan. Okey, bila dia sama dengan, kita katakanlah negatif 2, negatif 5 memuaskan persamaan y sama dengan 4x tambah 3. Okey, itu saja untuk video kali ni. Okey, kalau cepat sangat awak boleh ulang video ni untuk tengok lagi. Okey, sekian, terima kasih.